Okey, sekarang ni kita dah rakam. Okey. Jadi sebentar lagi Cikgu Salmi akan memulakan kelas. Jadi cikgu harap kamu boleh memberi tumpuan sepenuhnya dan kamu boleh respon dengan cara onkan mic dan boleh bercakap, tanya soalan ataupun boleh menggunakan ruangan chat di sebelah ini untuk bertanya soalan lah kalau tak faham, ataupun memberi respon. Kalau Cikgu Salmi tanya soalan, kamu nak respon, boleh respon kat ruangan chat ataupun boleh on mikrofon dan boleh respon serta-merta. Okey, kejap lagi cikgu akan stop presentation ni, iaitu yang gambar yang cikgu cakap tadi, gambar PowerPoint ni yang cikgu tengah tayangkan sekarang ni, yang ada gambar Cikgu Salmi, ada logo sekolah kita, kemudian tajuk dia Kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Salmi, membina dan mulai ayat, Isnin 29 Jun 2020, kemudian Google Meet. Cikgu akan stop yang itu, akan stop, kamu takkan nampak yang tu dah. Dan kamu kena pergi kepada bila peserta yang ada dalam kelas ni, kamu cari nama Cikgu Salmi Suhana binti Muhammad Nur. Di hujung dia ada MOE. Pergi cari nama Cikgu Salmi. Di hujung dia ada nama MOE. Kamu klik gambar Cikgu Salmi tu. Kalau ikut, bukan sekarang. Nanti kejap. Kejap lagi. Okey, cikgu stop. Okey, jadi faham lah. Kalau tak nampak, tapi tak apa. Kalau tak nampak Cikgu Salmi, tak dengar suara saja, gambarnya tak, gambar apa hitam yang dia tengah tulis tu tak nampak, bagi tahu dekat ruangan chat tu dia kata tak nampak. Okey, jadi untuk seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Salmi. Cikgu akan stop presentation ni. Okey, cikgu dah stop. So jadi pada skrin handphone kamu nampak gambar kamu sendirilah. Kan, betul tak? Okey, ataupun gambar siapa-siapa. Gambar yang tadi cikgu dah stop dah, tak nampak dah. Okay, so sekarang ni cikgu akan serahkan kepada Cikgu Salmi. Cikgu akan matikan mic cikgu. Cikgu Salmi akan onkan mic dia. Okay, jadi dengan hormatnya cikgu silakan Cikgu Salmi. Okay, kamu boleh pergi pada gambar Cikgu Salmi dan pinkan dia macam cikgu cakap tadi. Kamera Cikgu Salmi sedang tayang pada papan putih. Pergi pada Cikgu Salmi tu, klik gambar papan putih tu. Dan kamu akan nampak papan putih di telefon kamu. Okey, silakan Cikgu Salmi. Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, terima kasih kerana hari ini dapat meluangkan masa bersama cikgu untuk belajar satu topik yang penting. Topik asas dari darjah 1 sampai darjah 6. Topik ini sangat penting kerana ini adalah asas untuk kamu buat latihan yang lebih dalam bahasa Melayu. Baik. Okey. Kita tengok dulu apa yang cikgu tuliskan di papan. Okey. Kita tengok SP. Dan SP ini sukatan kita, fokus pembelajaran kita adalah 3, 2, 1. 3.2.1 iaitu membina dan menulis ayat. Okey. Okey, kalau kamu berarti ada 2 perkara. Yang pertama, kamu perlu bina. Okey. Bina. Yang pertama kita nak bina dan baru kita tulis ayat ni. Okey? 2 perkara yang kita belajar dalam pembelajaran hari ini, kita bina dan tulis. Jadi cikgu akan ajar langkah demi langkah bagaimana yang kamu perlu buat untuk bina dan hasilkan ayat ni. Okey? Okey. Pada hari ini, akhir pembelajaran kamu akan dapat bina dan tulis ayat yang lengkap, ayat yang betul. Jadi tak adalah lagi pasti kita buat latihan menulis ayat yang kurang tepat. Okey. Cikgu akan mulakan present. Cikgu akan kongsi dengan kamu satu video sebagai pembukaan. Okey? Sebentar. YouTube. Okey, sekejap lagi Cikgu Mazmi akan bantu cikgu untuk
tayangkan pada satu video untuk sebagai pembukaan kita. Okey, kejap Cikgu Mazli tengah sambungkan dengan YouTube. Jadi kamu fikir ya, ayat hari ini kita nak bincang tentang ayat. Dari awal Cikgu nak kamu kenalan dulu dengan ayat. Okey? Okay, kejap lagi kita akan tengok video yang akan Cikgu kongsikan. Okey, macam mana? Semua nampak tak skrin yang Cikgu paparkan? Kalau nampak tolong respon kat chat. Ada masalah, tulis kat chat. Nampak bagus ya? Anak saya yang respon. Mana yang lain tu? Okey. Ya. Jika kamu tak nampak gambar video YouTube yang Cikgu Salmi share tu, okey, sekarang ni kalau kita tengok pada ruangan ni, Cikgu Salmi ada 2 nama. Pergi pada peserta yang ada dekat sini kan, nampak tak ada Cikgu Salmi ada 2 nama. Kan? Okey, satu nampak gambar Cikgu Salmi depan papan hitam. Papan putih. Yang di atas tu, cuba klik yang di atas pula. Okey, kita akan nampak gambar video YouTube Mari Belajar. Okey, yang di bawah tu Cikgu Salmi tengah mengajar. Nampak? Yang di atas ada 2 Cikgu Salmi kat situ. Okey, boleh tak? Okey, boleh cuba respon boleh ke tak boleh? Pilih yang lagi satu. Nampak tak? Okey, nampak video YouTube Mari Belajar. Sekejap lagi aku akan pasang. Kalau tak dengar suara, cakap Okey, Cikgu Salmi akan on video tu. Dia akan view full screen. Kamu akan nampak video dan suara sekali. Okey, kalau tak ada suara bagi tahu.
Okey, baik. Tadi kamu dah tengok video tu secara ringkas macam mana nak bina ayat. Okey, tapi sebelum kita nak pergi ke arah tu, cikgu nak mulakan dengan kamu berkenalan dulu dengan ayat-ayat ini. Okey? Apa ayat tu? Kita tengok nanti cikgu akan share PowerPoint cikgu. Sambil tu cikgu akan terangkan ya. Okey. Okey, murid-murid sekarang Cikgu Salmi akan share slide PowerPoint. Jadi kalau tak nampak slide PowerPoint Cikgu Salmi share, seperti biasa juga, pergi kepada Cikgu Salmi. Cikgu Salmi ada dua di situ nama dia. Kan? Satu gambar Cikgu Salmi yang ada papan putih dan ada lagi satu Cikgu Salmi. Dia tulis new. Jadi ambil yang itu. Ambil yang new tu. Kan? Kamu akan nampak satu PowerPoint yang di-share oleh Cikgu Salmi. Apa itu ayat? Tanda soal. Okey, sekian, terima kasih Cikgu Salmi. Teruskan. Okey, kita teruskan ya. Okey. Kalau kamu tengok slide tu, kamu akan lihat cikgu menulis maksud. Apa itu ayat? Okey, cikgu bacakan. Satu perkataan atau serangkai perkataan yang merupakan kesatuan yang membawa maksud. Okey, kita terangkan dengan ayat yang mudah. Ayat ini boleh berupa satu perkataan atau beberapa perkataan yang digabung-gabungkan dan menjadi satu ayat apabila dia bermaksud, membawa sesuatu maksud. Okey? Okay, kalau ayat ni, kalau tengok bahagian yang kedua tu, ayat yang ditulis. Kalau kita bercakap tak nampaklah ayat ni kan. Ayat yang ditulis ini dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan nokta, tanda soal atau tanda seru bergantung kepada jenis ayat. Ini bermakna bila kamu menulis sesuatu ayat, kamu tak guna huruf besar, tak akhirkan ayat kamu dengan titik atau tanda soal atau tanda seru, itu bukan ayat. Okey? Jadi perkara wajib bila kita tulis ayat tu mesti mula dengan huruf besar, dengan akhir, dengan titik, tanda soal atau tanda seru bergantung kepada jenis ayat. Kat sini cikgu nak tengok. Ingat tak lagi cikgu ada pengajar, semua murid ya, kita dah belajar ada empat jenis ayat. Okey? Iaitu ayat penyata, ayat soal, ayat seru. Okey? Okey, ada 3 jenis seru. Okey. Ini maksud ayat, perkara yang membuat kamu berkenalan dengan ayat. Macam mana nak kenal ayat? Itu perkaranya. Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan kamu bagaimana ayat ini terbentuk. Kalau kamu tengok dalam skrin yang cikgu kongsikan dengan kamu, ada perkataan kata, frasa, klausa, ayat. Ini adalah pembinaan macam mana ayat itu terjadi. Kita baca dari atas ke bawah. Okey? Ini anak panah yang cikgu tulis ni. Kita mula dengan perkataan. Tadi cikgu kata ayat ni adalah beberapa perkataan ataupun satu perkataan. Satu perkataan tu boleh jadi ayat ya. Contohnya, ibu kamu bertanya kepada kamu sudah makan? Jadi kamu jawab, sudah. Sudah tu merupakan ayat yang lengkap walaupun satu perkataan. Okey. Itu kata. Lepas tu ada frasa, ada klausa dan baru jadi ayat. Okey. Di sini cikgu nak kamu lihat klausa ni yang selalu kamu buat. Kenapa cikgu kata macam tu? Contohnya lah kan. Kamu tulis, kamu kata ayat. Cikgu beri contoh dekat kotak ni.
Kamu tulis, saya makan nasi. Okey. Adik kamu, ini ayat. Betul ke ini ayat? Betul tak? Nah. Ini bukan ayat. Ini adalah klausa. Kenapa? Ingat balik cikgu cakap tadi dalam slide yang pertama, ayat tu mesti bermula dengan huruf besar. Okey? Kat sini mesti ada huruf besar. S ni mesti huruf besar. Baru dia jadi ayat. Dan diakhiri dengan tanda. Tanda titik, tanda soal, tanda seru. Jadi kat sini mesti ada tanda titik. Baru dia jadi ayat. Okey? Kalau tak, dia jadi klausa. Nanti kata dan frasa kita akan baca yang lain. Okey. Ini yang dimaksudkan dengan ayat. Baik. Sekarang kita akan pergi kepada binaan ayat. Siapa-siapa yang ada soalan boleh type dekat chat ya. Okey, ini binaan ayat. Macam kita buat bangunan, kita nak bina dia mesti ada kerangka dia. Jadi kerangka untuk bina ayat ni boleh dibina dengan dua perkara, dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Kamu nak bina ayat, mesti ada subjek dan predikat. Ini perkara wajib dalam satu-satu ayat. Okey, subjek dan predikat. Okey, nak kata predikat tambah subjek pun boleh. Ayat bahasa Melayu, predikat tambah subjek pun jadi ayat. Tak kira mana dulu, subjek ataupun predikat. Apa menatangnya? Apakah bendanya subjek, apa bendanya predikat ni. Okey, lihat. Subjek ialah perkataan atau serangkai perkataan yang ingin diterangkan. Sesuatu yang kita nak cakap isunya apa, bendanya yang kita nak buat ayat tu apa. Itu dia subjek. Predikat pula adalah perkataan atau serangkai perkataan yang menerangkan perkara yang diterangkan. Okey? Maksud di sini, predikat ini adalah perkataan-perkataan yang digabungkan untuk menerangkan apa yang kita nak cakap. Itu dia predikat. Itu subjek dan predikat. Baik. Kita dah pergi ke bahagian yang lebih susah. Jadi kita tengok ada frasa semua. Sekarang ada subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Kalau tahun 1 kata tak ada belajar, ni belajar ya, ada dalam buku teks kamu. Subjek dan predikat yang perlu bina ayat. Okey. Ada soalan ke? Baik. Jadi bila kita nak membina sesuatu ayat, subjek dan predikat ini adalah asasnya. Baik. Okey. Dalam bahasa Melayu, subjek dan predikat ini dibina menggunakan pola ayat dasar. Pola ayat dasar iaitu frasa nama, SM ni frasa nama ditambahkan dengan frasa nama. Frasa tu maksudnya satu perkataan atau dua perkataan, tetapi dia bukannya satu ayat yang lengkap. Okey? Contoh, saya, buku, jam, mereka, buku yang berwarna merah itu, pen itu. Okey? Itu semua dinamakan subjek. Okey, kita lihat slide yang cikgu tunjukkan ni. Dalam bahasa Melayu ada 4 asas pola ayat dasar. Iaitu frasa nama ditambahkan dengan frasa nama. Yang kedua, frasa nama tambah frasa kerja. Yang ketiga, frasa nama
tambah frasa adjektif. Dan ketiga, frasa nama tambah frasa sendi nama. Okey. Kalau kamu perhatikan, subjek, bahagian subjek ini mesti frasa nama. Okey? Bahagian subjek ini mesti frasa nama. Frasa nama ni adalah asas kepada subjek. Okey? Secara mudahnya, secara asasnya, frasa nama ini mesti menjadi subjek. Walaupun nanti kamu di sekolah menengah ataupun di universiti nanti kamu akan lihat bagaimana frasa kerja ni boleh juga menjadi subjek. Tapi itu peringkat yang lebih tinggi dan kamu perlu faham. Okey? Kamu perlu faham asas dulu. Asas dulu kamu letak dalam kepala kamu frasa nama atau kata nama. Kata nama ni adalah nama bagi sesuatu. Contohnya apa yang ada di sekeliling kamu, ada telefon, ada ibu, ada kucing, ada bas sekolah, ada rumah. Itu semuanya frasa nama. Perkara yang menjadi subjek. Kemudian frasa nama ni kita gabungkan bagi yang pertama ya, cikgu nak buat yang pertama frasa nama dengan frasa nama. Okey, tengok gambar. Gambar yang ada tu ada 3 orang. Okey, cikgu berikan nama kepada orang yang ada dalam gambar tu, Lim, Anas dan Raju. Okey, itu ada dalam gambar. Okey, lepas tu cikgu sambungkan dengan ayatnya murid sekolah. Apa tu frasa namanya? Murid sekolah. Macam cikgu cakap tadi. Frasa nama murid. Murid sekolah tu frasa nama. Baik. Yang kedua, kita tengok frasa nama juga. Cikgu gunakan yang sama. Berdasarkan gambar tu, Lim, Anas dan Raju. Okey. Kat sini ada frasa kerja. Ditambahkan dengan frasa kerja. Mana datang frasa kerja ni? Kita lihat. Frasa kerja daripada kata kerja, iaitu kata kerjanya memakai. Aktivitinya, perbuatannya memakai. Apa yang dipakai? Baju sukan. Okey, jadi ayat cikgu, frasa nama tambah frasa kerja, Lim, Anas dan Raju memakai baju sukan. Okey? Okey. Kita tengok yang ketiga. Yang ni. Frasa nama tambah frasa adjektif. Ini adalah kata adjektif. Daripada kata adjektif. Kata adjektif ni ada 9 jenis. Ada 9 jenis, tapi semuanya menerangkan sifat dan keadaan. Okey? Ada sifat dan keadaan. Sifat bagi sesuatu. Kalau kamu pegang pen, kamu rasa pen tu licin, kamu rasa pen tu bulat ke, kamu rasa kasar ke, itu sifat. Okay, cantik kamu tengok. Okey? Jadi bila cikgu gunakan frasa namanya, frasa nama yang cikgu pilih ialah mereka. Okey? Mereka. Cikgu ambil gambar 3 orang tadi. Jadi mereka. Mereka cikgu gabungkan dengan ayat kata adjektif pantas. Pantas tu adalah kata adjektif. Pantas apa? Cikgu gabungkan dengan berlari. Pantas berlari. Jadi frasa nama tambah frasa adjektif. Jadi mereka pantas berlari. Itu ayatnya. Okey. Bagi frasa nama, frasa sendi nama, ini adalah kata sendi. Kata sendi ni luas. Banyak kata sendi. Okey, kata sendi. Apa itu kata sendi? Apa contoh kata sendi? Kata sendi, contoh yang boleh kamu lihat adalah di, dari, daripada, kepada, lagi, merupakan, melalui,
duduk. Jadi frasa nama sama juga, frasa nama mereka, cikgu tambah di untuk frasa nama dan namanya, kata namanya Padang. Mereka di Padang. Okey? Berdasarkan gambar ni, cikgu dah dapat bina 4 ayat berdasarkan pola ayat dasar. Ini namakan pola ayat dasar ya. Boleh. Okay. Sekarang cikgu nak kamu boleh respon tak? Tulis dekat chat. Tulis dekat chat. Cikgu nak siapa yang ada dalam ni cuba buat frasa nama tambah frasa nama. Cikgu nak tengok ayat kamu bina, ambil satu frasa nama dan ambil satu frasa nama. Kamu boleh berdasarkan gambar ke berdasarkan pengetahuan kamu. Cikgu nak tengok kamu buat satu ayat berdasarkan pola ayat dasar ni, guna yang pertama, pola yang pertama, frasa nama tambah frasa nama. Okey, kita tengok chat. Kita stop sharing dulu, cikgu nak tengok kat chat. Nama dengan kata nama sama atau berbeza. Okey, cikgu daripada cikgu Zaiti ya, frasa nama dan kata nama. Frasa nama, okey, frasa nama adalah gabungan boleh terdiri daripada satu nama ataupun beberapa perkataan. Okey, frasa nama contohnya perkataan meja. Meja ni adalah kata nama. Tapi bila dia tambah meja itu dia jadi frasa nama. Jadi frasa nama boleh terdiri daripada kata nama. Okey? Maksudnya dia ada sama, dia ada beza. Okey? Beza bila dia berfungsi dalam ayat. Bila di dalam ayat, okey, sebenarnya ayat ni kita perlu bahagikan kepada bahagian-bahagiannya. Okey? Bila kita bahagikan ayat ni kepada bahagian-bahagiannya, ayat ni yang kita bahagi tu kita panggil frasa. Okey. Ada soalan lain? Tadi cikgu minta buat latihan ya. Latihan kamu buatkan. Okay, buatkan satu latihan frasa nama dengan frasa nama. Okay. Duduk. Latihan. Cikgu nak frasa nama tambah frasa nama. Tadi cikgu dah bagi. Apa tadi? Lim. Apa tadi mana? Lim, Anas dan Raju. Itu kata nama atau frasa nama. Kita tambahkan dengan murid. Murid tu frasa nama juga. Okey. Senang macam ni. Boleh tulis dekat chat ya, cikgu nak tengok. Kalau siapa yang faham dah apa itu frasa nama, boleh cuba. Mana yang lain ya, kita ada 3 orang je kat sini.
Cikgu Zaidi dan Cikgu Mazli dengan Haris. Haris cuba cikgu, Haris buat ayat Haris. Boleh, ayat apa pun boleh. Kita nak tengok. Faham tak macam mana nak bina ayat frasa nama dengan frasa nama? Mina benci Mamat. Okey, benci tu, Mina tu frasa nama betul lah Cikgu Zaidi. Benci Mamat tu kata adjektif. Cikgu Zaidi dah buat contoh bagi frasa nama tambah frasa adjektif. Benci tu adalah perasaan. Perasaan tu adalah kata adjektif Cikgu Zaidi. Maknanya Mina benci Mamat. Itu tak betul. Dia mesti Mina tambah dengan frasa nama. Contoh Cikgu Salmi guru. Guru tu kata nama. Cikgu Salmi tu frasa nama dah yang awalnya. Frasa nama yang kedua dia cikgu atau guru. Cuba lagi kita tengok. Siapa yang ada boleh cuba. Kita nak tengok betul tak? Kat sini kita nampak ya, kita perlu menguasai jenis-jenis kata dengan tepat. Lim ialah anak kepada Cik Puan. Okey, betul Haris. Cuma cikgu nak ingatkan dia, bila cikgu kata ayat mesti diakhiri dengan titik. Cikgu ni rabun, cikgu rasa cikgu tak nampak titik kat Haris tu. Lim ialah anak kepada Cik Puan. Okey, Cik Puan, C dengan K, kata nama khas. Boleh kena guna huruf? Kena guna huruf besar. Mirza pun. Cikgu, Salmi, guru. Salmi tu mesti ada huruf besar dan diakhiri dengan titik. Betul. Betul kan? Okey, kalau dah, kita pergi kepada Cikgu Zaidi tak nak cuba lagi ke? Kita cuba dengan frasa nama tambah frasa kerja. Okey, frasa nama tambah frasa kerja. Okey, frasa nama sama juga, ada nama kat depan ataupun ada kata nama kat depan. Kemudian ditambah pula dengan kata kerja. Buat ayat panjang pun tak apa, kita nak 2 perkataan saja. Tapi dia frasa, dia boleh 1, dia boleh 2, 3, 4, 5. Okey, guna frasa kerja pula. Okey. Cuba dengan kata kerja. Kita ada 2 orang je nak boleh ni. Kita cuba kata kerja, contoh kata kerja membaca, berlari, bersembang. Okey, Cikgu Salmi guru. Mirza betulkan tadi. Ada titik tak Mirza? Cikgu Salmi guru. Aiman mengait buah kelapa. Bagus Haris. Okey, ada titik, ada huruf besar. Okey, Haris dah menguasai. Okey, Haris boleh terus pada frasa nama tambah frasa adjektif. Okey. Mira Firza menyisir rambut emaknya. Okey, betul Cikgu Zaidi, tapi saya tak jumpa titik Cikgu Zaidi. Itu jadi klausa, tak jadi ayat.
Hati-hati ya, bahasa Melayu ni pentingnya tanda baca. Lagi sekali. Bila kita menulis, kita kena hati-hati, pastikan mula dengan huruf besar, kata ganti nama khas dia huruf besar, kata nama khas huruf besar dan akhirinya dengan titik. Tapi kalau kita buat ayat soal, akhirinya dengan tanda soal. Okay, kita kena hati-hati. Okay. Faris, kata adjektif Faris. Tadi Cikgu Zaidi dah buat. Apa nama tadi? Minah benci. Benci tu kata adjektif. Benci, sayang, hijau, biru, luas, kecil. Sofia membawa buah tangan. Typingnya Nizar. Sofia membawa buah tangan, betul untuk kata kerja. Betulkan ejaan dan huruf besar bagi buah tu. Dia kata mengopek buah kelapa. Okey, tanya Cikgu Zaidi. Okey, dah berjaya. Okey, seterusnya. Kalau dah sudah, tadi Cikgu Zaidi dah kata agensi dah sudah. Cuba Cikgu Zaidi buat kata sendi nama. Kata sendi nama kita ada di, daripada, kepada, untuk, bagi, melalui. Okey. Okey, ada lagi. Okey, ada nak cuba lagi. Kita habiskan. Sikit lagi sampai kata sendi nama. Dan kita beralih ke slide seterusnya. Okey, cikgu tinggalkan dulu. Cikgu akan terus. Adam sayang kucingnya. Okey, betul Haris. Tanya Haris dan menguasai bahagian pola ayat dasar. Okey, last Haris. Kata sendi nama. Okey. Guna perkataan di, daripada, kepada, melalui. Okey, cikgu akan pergi slide dulu. Tengok dia orang punya jawapan, cek. Sekarang nak next slide. Okey, kita nak pergi slide yang seterusnya. Okey. Semua dah pandai dapat menghasilkan ayat. Menghasilkan ayat melalui pola ayat dasar. Tapi kita nak, tadi saya dah terangkan, pola ayat dasar ni adalah asas. Bila kita menulis ayat, bila ayat itu dikatakan ayat yang baik, ayat yang dramatis, tentunya ayat yang melalui proses perluasan. Proses perluasan ini boleh kita buat dengan menambah perkara dari asas tadi, kita tambah lagi. Jadi lebih luas. Tengok kat slide, ada formula yang cikgu selalu gunakan untuk formula salam. Tapi kalau tengok dekat, kalau kamu rajin layari YouTube, kamu akan dapat satu lagi formula iaitu formula SCOP. SKOP. Sama, cuma perlukan penerangan. Ini cikgu yang guna formula salam. Okay, kita tengok formula ni. Lalu cikgu dalam kelas dah terangkan bagaimana menggunakan formula salam ni. Hari ini cikgu nak terangkan sekali lagi bagi yang belum tahu. Okey, S dan A. S dengan A ni adalah subjek dan predikat tadi. Okey. S dengan A adalah perkara wajib dalam sesuatu ayat. Okey. S, cikgu terangkan satu-satu dulu. S mewakili subjek atau siapa, apa. Okey, tadi kan.
Apa yang fasa nama yang pertama ni? Apa? Meja. Apa? Cikgu. Apa? Pen. Okey, itu apa? Aktiviti atau apa yang hendak diperkatakan, itu predikatnya. Jadi kalau predikat kamu nak buat fasa sendi nama ke tadi, fasa adjektif ke kan? Itu yang pola ayat dasar tu. Okey? Kalau kita nak luaskan, kita tambah lagi L, lokasi. Dalam gambar tu ada perkataan, ada lokasi je. Kalau kita nampak macam di taman tadi, kita letak lagi di taman. Ataupun kalau kita letakkan alasan. Alasan ni selalu kita guna kata hubung. Kata hubung seperti untuk, kerana, bagi, dan. Jadi ayat kita akan lebih luas. Ini kalau dalam peperiksaan lah, akan membantu kamu mendapat markah yang lebih baik dari segi pengolahan bahasa. Okey? Murid-murid ni kalau dalam peperiksaan akan dinilai dalam penguasaan kosakata. Berapa banyak perkataan yang dia kuasai. Kat sini lah kamu nak tunjuk berapa banyak perkataan yang kamu dah kuasai. Bila ayat kamu luas, maknanya penguasaan kosakata kamu luas. Okey, maklumat tambahan kita boleh lagi letak bagaimana ataupun menjawab soalan berapa. Okey? Itu salah. Okey? Kita ada 15 minit lagi. Okey? Okey. Kita tengok. Dicek ada apa cikgu mandi yang tinggi tak ada ya? Ada? Okey, kita pergi ke pagi yang seterusnya. Ready. Bila tinggi boleh. Bila? Kata tinggi nama. Kata tinggi nama. Berikan formula salah 5 minit. Formula ni kita ada dalam kelas 5 minit. Okey. Okey cikgu, kita teruskan. Yang ini cikgu, kita tengok bagaimana kita melakukan perluasan. Okey? Tengok ya. Okey. Okey. Kalau tadi berdasarkan pola ayat dasar tu, kita guna fasa nama ni. Lim, Anas dan Raju, murid sekolah. Okey, sekarang kita nak luaskan dia, kita letak pola rendah yang rajin bersukan. Kita tambah perkataan tu. Tambah perkataan tu supaya kita tidak salah penggunaan ayatnya, struktur ayatnya. Itu sebabnya kita guna LAM ni. Untuk bantu kita. Okey, rendah. Murid sekolah rendah yang rajin bersukan. Okey. Yang rajin bersukan ini adalah kata hubung. Yang ni kata hubung relatif ini. Ni kata hubung relatif. Okey. Kita gunakan S tambah A. Ini A dia. Ni. Dan ini adalah rendah yang rajin bersukan adalah maklumat tambahan. M. Maksudnya kita guna S, A, M. SAM. Okey. Ini kita luaskan ayat fasa nama yang fasa nama tadi. Luaskan. Tambahkan maklumat tambahan dia. Murid sekolah apa? Sekolah rendah yang rajin bersukan. Okey. Kita tengok semua fasa nama yang kedua. Fasa nama tambah fasa kerja. Tadi kita buat Lim, Anas dan Raju memakai baju sukan. Jadi kita luaskan, kita tambahkan kata hubung untuk bersenam. Okey. Ini adalah A. A ni. Alasan. Kita beri alasan. Mengapa mereka ni memakai baju sukan? Lim, Anas dan Raju memakai baju sukan untuk bersenam. Okey? Untuk bersenam. Okey. Yang ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif. Ini kata adjektif dia pantas. Okey? Mereka, frasa adjektif, frasa namanya berlari, pantas berlari di padang. Di padang. Di padang ni guna merujuk kepada lokasi. Kat mana tempat tu berlaku. Jadi bila kita tambahkan begini,
ayat kita, kosakata kita makin bertambah. Jadi ayat tu kalau pemeriksa dia kata ayat yang lebih matang, bukan ayat mudah. Jadi sesuailah kalau dalam peperiksaan tu nampaklah kamu mempelajari sesuatu daripada asasnya kamu dah belajar satu. Jadi kalau kamu dapat buat ayat begini, ayat kamu bukan ayat mudah. Jadi nampaklah kamu mempelajari sesuatu daripada itu. Okey. Dan ayat yang terakhir, mereka di padang. Okey, mereka di padang. Okey. Ini mereka di padang, kamu tambah lagi alasan untuk berlatih. Okay? Dan kamu juga boleh menggunakan S, A, tambah semua sekali. L, A, M. Ayat tu akan jadi panjang. Tapi hati-hatilah, kalau dah menguasai kosakata, tak ada masalah guna S, A, L, A, M dalam satu ayat. Okay, ya? Okey. Itu formula macam mana daripada pola ayat dasar tu kamu luaskan ayat kamu supaya jadi lebih dramatis, lebih okey, ayatnya lebih matang, menunjukkan peningkatan penguasaan kosakata kamu luaskan. Okey. Jadi bila dah jadi begini, kita akan lihat hasil-hasil kamu dalam pelbagai latihan nanti. Bila buat latihan tu ada yang buat kesalahan. Yang slide setelah ni kita dah tengok kesalahan-kesalahan yang selalu kamu buat, selalu murid buat yang menyebabkan ayatnya menjadi tidak tepat. Okey? Yang pertama, kesalahan ejaan dan tanda baca. Kita tengok kesalahan ejaan dan tanda baca. Yang pertama macam tadi, kita tengok bila nama Cikgu Salmi dia, tulisannya menggunakan huruf kecil. Contoh macam ni, ni. Paten ni, F, huruf kecil. Dah salah. Hurufnya salah. Yang kedua, ni ejaan. Kita dah sebut nenas. Tapi salah ejaannya ni. Ejaannya macam mana? Ejaannya nanas. N-A-N-A-S. Nanas. Dan ketinggalan ni. Ni tanda baca ni yang penting ni. Tanda baca ni. Kat sini mesti ada titik. Jadi ini adalah paling popular. Kesalahan paling popular yang paling dilakukan oleh penulis. Orang yang menulis. Tak kira lah kamu siapa kan. Yang kedua, penggunaan kata. Kamu salah menggunakan perkataan. Kat sini dia, ayah membawa kereta dengan berhati-hati. Dengar ayat tu macam betul dah, dramatis dah. Ayah membawa kereta kan. Kita selalu cakap ayah bawa kereta. Belakang kalau bawa kereta ke Cikgu Mazmi? Bawa kereta lah, takkan jalan tak kan? Bawa kereta. Salah ya? Ayah memandu kereta dengan berhati-hati. Bila perkataan yang kita pilih salahlah ayat kita. Okey? Akan digaris bahagian membawa tu. Begitu juga dengan memasak. Memasak ni selalu salah. Terutamanya masak nasi. Memasak nasi. Sepatutnya menanak nasi. Okey? Yang ketiga, yang ini pengimbuhan. Ini memerlukan ilmu sistem bahasa. Kita kena kuasai sistem bahasa. Ibu menghadiahkan ayah seutas jam tangan. Tengok betul lah Cikgu Salmi apa yang salah tak menghadiahkan. Okey, salah je dari segi imbuhannya. Kan menghadiahkan, imbuhan meng dengan kan, belakangnya mesti diikuti dengan kata nama. Kata nama. Ni ni kata nama ni yang ni. Kalau nak betulkan ayat ni, ibu menghadiahkan seutas jam tangan pada ayah. Kalau betul ayatnya. Tapi kalau ini, ibu menghadiahi
ayah seutas jam tangan. Okey? Okey. Yang seterusnya yang keempat, struktur ayat. Struktur ayat ni adalah kesalahan yang dibuat tanpa selalunya tak sengaja, tak perasan. Okey? Rumah di atas bukit tiada berpenghuni. Ayatnya salah ya. Yang betulnya, rumah di atas bukit itu. Tinggal perkataan itu je. Jadi ayat tu menjadi struktur ayat yang tidak dramatis. Okey? Kalau kita tengok ayat macam ni, rumah di atas bukit tiada penghuni. Maknanya semua rumah yang atas bukit tak ada penghuni. Okey? Jadi ayat tu tak dramatis, tak betul. Jadi rumah di atas bukit itu menunjukkan sesuatu satu-satu rumah. Yang terakhir, kesalahan yang terakhir dah tidak mengikut kehendak soalan. Ini kalau dalam bentuk perkataan lah. Soalan kata buat ayat 5 sahaja. Tapi ada murid yang buat ayat kat nomornya ada 5 je. Tapi satu ayat tu dia buat dia bersambung-sambung. Dia titikkan ayat tu disambung kat sebelah ayat tu. Bila itu disambung-sambung itu kita tak panggil dia satu ayat tapi kita panggil dia perenggan. Nanti kita baca yang tahap yang seterusnya iaitu perenggan, ayat dalam perenggan. Ayat-ayat yang digabung selepas titik tu kita akan sebut dia sebagai perenggan. Itu bukan ayat saja. Itu ayat-ayat yang berada dalam perenggan. Jadi kita kena ikuti kehendak soalan. Kita tengok betul-betul apa kehendak soalan. Ada ayat yang nak dalam perenggan, ada yang nak ayat saja. Jadi kena pastikan betul. Okey. Ini dengan last slide-nya. Okey. Terima kasih. Sila jawab latihan yang diberi dalam grup WhatsApp. Okey, saya akan bagikan latihan nanti dalam grup WhatsApp. Okey. Okey, jam pun ada 2 minit lagi. Kalau ada soalan, bolehlah kita bertanya. Tadi saya tanya menghadiahi atau menghadiahkan. Okey, kena ikut formula ya. Ada formula sebenarnya dalam bahasa Melayu pun ada formula. Menghadiahi dan menghadiahkan berbeza ya. Menghadiahi ibu. Kalau nak ingat kan secara formula kan. Menghadiahi. Kalau ada I tu adalah kita maksud kalau dalam bahasa Melayu cikgu saya selalu cakap I tu insan. Lepas I tu mesti orang. Menghadiahi ibu seutas jam tangan. Menghadiahkan kan tu selepasnya adalah benda, mesti benda. Okey? Garisi atau gariskan. Sama juga garisi. Kalau soalan sebenarnya kalau kita buat soalan lah. Gariskan jawapan yang betul. Kalau kita buat jawapan apa itu perkataan kata nama kan. Jadi perlu digariskan atau menggariskan jawapan yang betul. Okey? Okey. Cikgu kata kelas cikgu sampai di sini dulu. Latihan cikgu akan sharekan dalam grup WhatsApp secara soft copy. Dan untuk tahun 4 dan 5 nanti cikgu akan fotokopikan untuk kamu ambil di pondok jaga. Okey, ada soalan lain boleh tak? Atau boleh cakap sekarang ni? Belum dah habiskan setengah minit lagi. Boleh cakap dengan Miza je. Miza. Ada soalan ke Miza? Haris? Ada soalan? Masalah? Okay. Okay ya. Saya sekian dulu dengan cikgu. Kita jumpa insyaAllah nanti lain masa. Dengan cikgu lain ke. Okay. Assalamualaikum.
Okey, terima kasih pada Cikgu Salmi atas kelas pada pagi ini. Jadi mungkin latihan selepas ni Cikgu Salmi akan beri pada grup WhatsApp kelas masing-masing lah. Jadi terima kasih lagi sekali pada Cikgu Salmi dan semua yang guru yang ada dalam kelas pada pagi ini dan juga murid-murid yang dapat menghadirkan diri kelas pada pagi ini. Okay, jadi kita akan berjumpa lagi pada esok lah. Okey, kalau ikut jadualnya besok kelas bahasa Inggeris Cikgu tak pasti sama ada Cikgu Hazwani ataupun Cikgu Salmi boleh stop present ataupun Cikgu Azizi dan ataupun guru besar kan. Guru besar ya? Ya, okey. So okay, dan hari Rabu mungkin subjek Cikgu Zaidi kot. Kita bagi kepada ketua panitia lah. Ketua panitia matematik Cikgu Zaidi. Dan hari Khamis kelas bersama Sains Cikgu Rafidah. Dan hari Jumaat Pendidikan Islam sama ada Ustaz atau Ustazah. So jadi itu saja untuk kelas pada pagi ini. Kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Salmi iaitu standard pembelajaran 3.2.1 membina dan menulis ayat. Dan Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini dan mohon maaf jika ada tersalah silap bahasa, tutur kata dan semoga murid-murid dapat ilmu yang disampaikan oleh Cikgu Salmi pada pagi ini dan stay at home, jaga diri, jaga keselamatan dan tunggulah arahan daripada pihak berkuasa jika sekolah dibuka semula. Alhamdulillah kita akan dapat hadir ke sekolah seperti biasa. So itu saja daripada cikgu pada pagi ini. So kita jumpa lagi lah di lain masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.